luas semua. Tetapi selain daripada kegigihan, saya juga telah melihat Presiden sebagai contoh terbaik bahawa kepimpinan sejati adalah berteraskan kebenaran dan keadilan untuk semua. Selaku pemimpin dan wakil rakyat, kita wajib berusaha berlaku adil kepada semua, berusaha meraih sokongan dari segenap lapisan masyarakat. Alhamdulillah, berkat usaha serta bantuan keluarga, Taulan dan Pemuda UMNO di PRU 13 tempoh hari, saya berjaya meningkatkan majoriti 3 kali ganda mendapat undi bukan sahaja dari Melayu tetapi juga bukan Melayu. Maka percayalah, usaha gigih berterusan insya-Allah akan membuahkan hasil. Ingatlah, bila berjuang biar dahi berluluk asal tanduk mengena. Namun sungguh pun kerja keras itu pucuk pangkalnya. Adil dan saksama kepada semua rakyat Malaysia pula menjadi terasnya. Ini kerana rakyat juga nanti yang menilai mana yang baik maupun buruk. Bak kata bicara orang dahulu, alang berjawab, tepuk berbalas. Saya pohon sahabat perwakilan mencontohi Presiden. Kalau kena gaya didorong pula oleh pendekatan dan strategi yang tepat, UMNO akan kekal jadi pemimpin dan pembela untuk semua, sejajar dengan hasrat bapa-bapa pengasas parti UMNO sebelum ini. Tak betul jika mereka kata UMNO sekarang hanya disokong sesetengah kelompok saja. Tak betul jika mereka kata UMNO telah senja. Bagaimana pula kita senja bila UMNO menambah lebih 8 kerusi pada PRU yang lepas. Bahkan UMNO adalah parti yang mendahului zaman dan progresif. Dengan formula kerjasama pelbagai kaum yang meliputi semua, bukan sahaja yang di bandar maupun di desa, yang berharta maupun yang berkelana, UMNO lah jua parti yang menerajui perpaduan tanah air. Ini sejajar dengan pendekatan wasatiyah yang dibawa oleh Presiden. Pendekatan yang sederhana, pertengahan, seimbang dan adil. Falsafah yang datang dari agama suci Islam kita sendiri menjadi petunjuk kepada suatu model kepimpinan negara yang bijaksana dan berhikmah sesuai dengan tuntutan realiti kepimpinan dalam sebuah masyarakat majmuk. Dalam konteks ini, konsep wasatiyah yang diterajui Presiden di negara kita amat penting dalam menolak pendekatan ekstrim atau melampau, sekaligus menghancurkan formula kemajuan dan kemakmuran yang dikecapi selama ini. Natijahnya, prinsip haluan tengah inilah yang patut kita amalkan dalam mencorak pendekatan pemuda hari ini. Malah konsep dan budaya sederhana ini bukan asing kepada kita. Jauh sekali, ia jelas tercatat dalam perjuangan awal bapa-bapa kemerdekaan. Jangan terpadam dalam ingatan ketika mana pemimpin UMNO almarhum Tengku Abdul Rahman bersama Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambatan meneroka era baru kemerdekaan negara. Mula-mula di bawah Perikatan, kini Barisan Nasional. Kegemilangan dan kerjasama ini bukannya ditempa atas dasar pura-pura atau sekejap cuma, tetapi temeterai demi maslahat besar kepentingan majmuk dan nusa. Sesungguhnya, benih pendekatan progresif ini sudah lama tertanam jadi darah daging parti kita. Berbekal azam dan formula baru, kita bina satu era kegemilangan yang progresif untuk UMNO, kekal memimpin negara untuk tahun-tahun mendatang insya-Allah. Sidang perwakilan sekalian, semua usaha yang saya gariskan tadi menyentuh pendekatan, kegigihan, keadilan ke arah kembali ke zaman kegemilangan hanya mampu tercapai sekiranya diiringi oleh proses pemantapan organisasi. Maka saya menyifatkan usaha dalaman ini sebagai salah satu agenda utama saya untuk penggal mendatang. Pemantapan organisasi yang saya maksudkan adalah tertumpu kepada modal insan pemuda itu sendiri, mengukuhkan kekuatan akar organisasi kita, yakni pemimpin di peringkat bawahan. Kemampuan modal insan di peringkat pimpinan atasan saja tidak memadai. Sebaliknya, pemuda di peringkat cawangan juga harus diberi nafas dan iltizam baru melalui kursus-kursus kepimpinan dan pemantapan organisasi. Atas semangat yang sama, Presiden telah bersetuju dengan cadangan pemuda
pada tahun lepas menubuhkan Akademi Kepimpinan yang diberi nama Akademi Kepimpinan Kapten Hussein ataupun singkatannya AKHI, sempena penghormatan kepada Ketua Pemuda yang pertama Allahyarham Tun Hussein On. AKHI akan menjadi pusat pengkaderan pemimpin-pemimpin masa depan, profesional muda, ulama muda, mahasiswa, aktivis masyarakat muda, sekaligus memastikan generasi seterusnya kekal unggul dalam meneraju pemuda dan UMNO pada masa akan datang. Agenda peningkatan modal insan pemuda juga memperlihatkan beberapa usaha baru di peringkat Exco. Saya telah melantik 2 individu profesional dalam umur 20-an dari luar struktur tradisi parti dan buat kali pertamanya wakil dari mahasiswa tempatan diberikan ruang untuk berucap di perhimpunan kita. Saya mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin, Timbalan Presiden UMNO, diiringi amat bahagia Puan Sri Nuraini Abdul Rahman. Terima kasih Tan Sri, dipersilakan. Biro-biro juga telah disyaratkan melantik sekurang-kurangnya seorang profesional muda berumur 20-an dan seorang mahasiswa, di mana kaedah ini insya-Allah akan memudahkan proses peremajaan parti melalui pembabitan muka-muka baru. Untuk menunjang pencapaian, setiap biro akan diukur mengikut skala KPI masing-masing. Apa yang kita mahukan adalah prestasi dan pencapaian dari saudara-saudara yang berada atas pentas sekarang. Penilaian ini mula dengan melihat prestasi kita membantu mangsa-mangsa banjir di pantai timur dan selatan negara. Walaupun kita bersidang di sini, tidak bermakna jentera bahagian tidak bergerak di medan. Semua usaha ini adalah untuk menyediakan landasan menuju kegemilangan. Kemampuan pemimpin-pemimpin dari kilang pemuda telah diiktiraf parti. Bahkan kita mengucap terima kasih kepada perwakilan Parti Induk kerana memilih 3 mantan pemuda ke majlis tertinggi baru-baru ini. Ia merupakan penghargaan besar kepada seluruh jentera pemuda. Tetapi kita perlu meningkatkan modal insan supaya kepimpinan pemuda masa hadapan terus dilihat sebagai sumber kekuatan kepada parti. Kelangsungan pemuda besok adalah amanah dan tanggungjawab kita selaku pemimpin pemuda hari ini. Sedarlah, kejayaan seseorang pemimpin diukur bukan hanya melalui pencapaiannya sewaktu memegang jawatan, tetapi juga melalui apa yang ditinggalkan kepada organisasi dan juga kewibawaan penggantinya. Sidang perwakilan sekalian, sebagaimana tradisi sanawi setiap ucapan dasar saya di Perhimpunan Agung Pemuda UMNO, sekali lagi pemuda membawa cadangan-cadangan bernas untuk dipertimbang dan kalau elok boleh dilaksanakan oleh kerajaan. Menjunjung prakarsa sulung tahun ini, pemuda menyambut baik agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera yang menjadi contoh afirmatif bahawa kita tidak pernah bersifat resis. Agenda pemerkasaan Bumiputera yang telah diumumkan oleh Presiden September lalu adalah pelan tindakan menyeluruh untuk menaik taraf tahap sosioekonomi masyarakat Bumiputera berlandaskan keadilan sosial. Agenda ulung itu langsung tidak mencantas hak orang lain, malah apa yang kita usahakan adalah untuk memastikan kek ekonomi dapat dibesar dan diagihkan dengan adil untuk kemakmuran bersama. Walau bagaimanapun, agenda ekonomi Bumiputera ini tidak akan berjaya selagi dikekang halangan-halangan yang sama ada sengaja atau tidak sengaja didirikan untuk membantutkan kemajuan orang Melayu. Sebagai contoh, kajian yang dibuat oleh Dr. Muhammad Abdul Hamid dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Dr. Lee Hock Aun dari Universiti Malaya mendapati amalan pilih kasih
dan diskriminasi masih berleluasa terutama dalam syarikat bukan Bumiputera terhadap pekerja Bumiputera. Menurut kajian tersebut, sungguh pun menepati dari segi merit dan kelayakan, rata-rata Bumiputera tidak menerima perhatian yang sewajarnya. Malah ada yang dapat gaji yang kurang berbanding dengan pekerja lain yang sama kebolehan atau kelayakan. Apa yang lebih menyedihkan, kita sering nampak iklan-iklan pekerjaan yang terang-terang mengutamakan satu bangsa sahaja dan menanaktirikan bangsa yang lain. Diskriminasi ini harus segera dikekang. Jadi pemuda menggesa kerajaan untuk memastikan bahawa perkara seperti ini tidak lagi membantut usaha kerajaan untuk melihat lebih ramai profesional Bumiputera di sektor swasta. Kita akur, mungkin ada yang berkata bahawa dalam aspek pengambilan pekerja, kaum Melayu Bumiputera lebih diutamakan dalam sektor awam. Tetapi dari segi pengurusan kanan, semakin ramai KSU dilantik dari kaum bukan Melayu Bumiputera. Malangnya hingga kini, kita masih susah sangat untuk melihat seorang pun CEO Melayu di syarikat-syarikat milik kaum yang lain. Cadangan kedua tahun ini melibatkan aspek keusahawanan. Ramai kontraktor Bumiputera kelas G1 hingga G7 merungut tentang kekurangan kerja. Sungguh pun macam-macam projek mega diumumkan kerajaan, mereka masih ketinggalan dan perlu diberi peluang. Sehubungan dengan itu, pemuda meminta kerajaan untuk mempelbagaikan projek-projek berskala kecil melalui inisiatif unit pemerkasaan Bumiputera. Pada masa yang sama, kita cari jalan untuk menambahkan peluang kepada kontraktor kecil dan sederhana yang berwibawa agar mereka dapat menyertai projek berskala besar melalui proses pengecilan kerja dan carving out. Beralih pula kepada cadangan yang ketiga, pemuda meminta kerajaan mengkaji semula pendekatan syarikat di bawah seliaan kerajaan atau GLC untuk membeli barangan pembinaan seperti simen, batu, pasir dan besi sebagaimana model terdahulu iaitu pernas dan UDA trading. Langkah ini boleh membantu kontraktor binaan mengatasi kekangan penawaran bahan dan harga. Namun demikian, pendekatan baru yang tuntas perlu diadakan untuk membantu usahawan yang benar-benar mahu berjaya, bukan yang mahu jadi broker sahaja. Cadangan ini sebenarnya sudah lama diperjuangkan, tetapi masih belum jadi realiti. Pemuda meminta kerajaan menyegerakan penubuhan satu entiti yang dapat membeli bahan pembinaan dengan pukal dan menjualnya kepada kontraktor-kontraktor kecil dan sederhana pada harga berpatutan. Dalam melestarikan tradisi sebagai pejuang orang muda, pemuda juga mendesak, seperti mana ucapan Yang Amat Timbalan Presiden semalam, agar penekanan dapat ditingkatkan dalam bidang vocational dan kemahiran. Bagi pemuda inilah juga agenda bangsa yang sebenar. Latihan kemahiran bukan sahaja dapat menempa ruang kerjaya, tetapi mampu mengubah masa depan anak bangsa kita. Jangan kita lupa, tidak semua anak-anak muda kita berkeinginan untuk melanjutkan pengajian akademik di peringkat lebih tinggi. Untuk yang tidak sampai ke Menara Gading, laluan alternatif perlu disediakan. Sebagai Menteri Belia dan Sukan, saya memayungi institusi seperti Institut Kemahiran Belia Negara atau IKBN, dan saya amat mengerti masalah ini. Saya berterima kasih kepada Presiden selaku Perdana Menteri yang telah bersetuju untuk menambah pengambilan pelatih IKBN sebanyak 5,000 lagi. Kualiti dan kepelbagaian latihan serta pembelajaran IKBN juga akan ditingkatkan sewajarnya. Walau bagaimanapun, pemuda menyarankan supaya jumlah pengambilan pelatih kemahiran dapat digandakan lagi. Memandangkan pelajar lepasan SPM setiap tahun mencecah hampir 500,000 orang. Daripada jumlah ini tak sampai 40% yang dapat masuk ke IPT. Apa pula tindakan kita untuk 60% yang tak dapat masuk universiti dan IPT? Mestilah kerajaan menyediakan lebih tempat
di institut-institut latihan awam supaya mereka ini juga ada masa depan yang cerah dan tidak tercicir daripada arus perdana pembangunan. Dan yang kelima, kerajaan telah menyediakan macam-macam peruntukan dan kemudahan untuk golongan petani, nelayan dan peternak yang majoritinya adalah golongan Melayu Bumiputera. Walau bagaimanapun objektif untuk meningkatkan taraf sosioekonomi golongan ini tumpul dek kerana kerenah orang tengah yang mengaut keuntungan berlebihan. Faktor ini juga menyebabkan harga makanan di pasaran lebih tinggi daripada sepatutnya, yang mana mendatangkan beban besar kepada rakyat. Dalam hal ini, pemuda menggesa agar rantaian nilai produk pertanian dapat dikuasai oleh golongan petani, nelayan dan peternak itu sendiri dengan bantuan agensi kerajaan yang berkaitan. Pemuda menyokong usaha Menteri Pertanian dalam memerangi gejala orang tengah yang telah sekian lama membantutkan usaha kerajaan memajukan petani kecil dan menghalang penurunan harga barang-barang perlu. Selain itu, sistem AP bagi produk pertanian perlu dilaksanakan secara telus dan terbuka agar tidak wujud monopoli atau kartel yang akan menguntungkan setengah pihak sahaja. Melalui langkah-langkah terperinci ini, pemuda yakin rakyat akan memperolehi manfaat dari segi harga pasaran yang lebih berpatutan. Begitu juga apabila kita menyentuh soal rasionalisasi subsidi. Ya, pemuda akur bahawa demi kelangsungan dan kemampanan ekonomi, subsidi perlu distruktur semula supaya tidak bersifat pukal dan lebih menjurus kepada mereka yang memerlukan. Dalam semangat yang sama, konsisten pula dengan cadangan yang dibawa oleh pemuda tahun lalu, kami menggesa agar kerajaan mengkaji semula sistem kebajikan yang ada sekarang. Jika perlu, kita rombak mekanisme sedia ada. Kita tambah peruntukan bulanan agar ianya benar-benar membantu golongan yang memerlukan. Bayangkan saudara-saudara, ada satu kes di Kampung Bongek Tengah, di kawasan parlimen saya sendiri. Seorang ibu tunggal berumur 64 tahun. Sudahlah anaknya ramai 8 orang. Yang ketujuh pula OKU dan mampu terlantar saja. Si ibu tak bekerja demi menjaga anak. Tapi tuan-tuan bayangkan, bantuan kebajikan yang diterima hanya RM300 sebulan sahaja. Apalah yang boleh dibeli? Apalah yang mampu ditampung dengan 300 itu? Nak makan pun tak cukup, apalagi nak beli ubat atau lampin. Justru nilai bantuan kebajikan perlu dikaji semula supaya dalam kes-kes tertentu apa yang dihulurkan benar-benar dapat meringankan beban yang ditanggung. Sekarang rakyat dan komuniti perniagaan pula mengeluh tentang tarif elektrik yang akan naik awal tahun depan. Namun kita difahamkan bahawa peningkatan tarif elektrik ini bukan sekadar untuk menampung peningkatan harga bahan api, tetapi juga bagi menambahkan laba keuntungan TNB yang sudah berbilion ringgit jumlahnya. Sebagai GLC, TNB perlu prihatin kepada rakyat dan tidak boleh bermotifkan keuntungan semata-mata. Bagi pemuda, kenaikan tarif yang tidak setara dengan peningkatan kos bahan api hanya menguntungkan TNB yang tampak mementingkan kantung pemegang saham, bukan rakyat jelata. Kepada TNB dan juga GLC yang lain, pemuda mendesak janganlah terlalu mementingkan prestasi kewangan semata. Tanggungjawab kepada rakyat jangan sesekali dilupa. Seterusnya yang ketujuh. Saban tahun kita dengar laporan Ketua Audit Negara yang mendedahkan salah laku dan kecuaian dalam menguruskan aset atau perbelanjaan negara. Pemuda memandang serius hal ini dan mendesak agar tindakan tegas dapat diambil terhadap mereka yang terbukti bersalah.
Jika ada salah laku yang nyata, kita wajib dakwa. Jangan sampai rakyat tertanya-tanya. Pada masa yang sama, pemuda mahukan agar proses audit yang berorientasikan pemantauan dan penambahbaikan dapat dilaksanakan dengan segera. Ini bagi membolehkan sebarang ketirisan dapat diketengahkan untuk tindakan kementerian yang terbabit semasa pengauditan dibuat, bukannya selepas seluruh proses itu selesai. Isu yang ke-8 ini sebenarnya tidak baru. Sebagaimana tahun lalu, pemuda sekali lagi menyentuh isu perumahan yang menjadi masalah ruji anak muda hari ini. Kita sambut baik langkah kerajaan mengadakan program rumah transit untuk pasangan muda berkahwin, yang baru berkahwin. Tapi kerajaan mesti menambah jumlah rumah transit ini, kerana setakat 632 unit yang bakal dilancarkan tahun depan, itu tidak mencukupi berbanding dengan keperluan yang amat mendesak. Bagi tujuan ini, pemuda memohon agar kerajaan dapat meningkatkan peruntukan kepada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk membina perumahan mampu milik bagi generasi muda. Kesembilan, dalam aspek hal ehwal bandar, pemuda mengalu-alukan langkah kerajaan yang akan menubuhkan Jawatan Kuasa Perwakilan Penduduk atau JPP di 148 pihak berkuasa tempatan PBT seluruh negara. Moga-moga JPP yang dilantik akan menjadi jambatan yang menghubungkan penduduk bandar dan pinggiran bandar bersama kerajaan, sama seperti jawatan kuasa JKK untuk kawasan luar bandar. Namun demikian, memandangkan ramai anak muda bermastautin di bandar, pemuda harap agar ada kuota khas untuk golongan muda dalam setiap JPP 20-30% supaya isu dan keperluan mereka akan dapat diambil kira oleh kerajaan. Akhir sekali, pemuda mengutuk sekeras-kerasnya negara-negara asing yang dilapor mengintip Malaysia baru-baru ini. Jangan sesekali ada yang mengambil kesempatan atas diplomasi dan semangat persahabatan yang kita tunjukkan selama ini di peringkat antarabangsa. Ini satu penjarahan terhadap kedaulatan serta maruah negara kita. Lantaran itu, pemuda menggesa agar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dan Kementerian Luar Negeri dapat menyiasat punca dan cara pengintipan ini dijalankan. Pada masa yang sama, kita mesti tahu, adakah negara punya kapasiti untuk mengesan hubaya pengintip di peringkat awal lagi. Jika perlu, negara harus melaburkan wang untuk menambah baik sistem mengesan dan memantau pengintipan asing. Kita tidak boleh ambil pendekatan acuh tak acuh dalam soal mempertahankan kedaulatan negara. Sidang perwakilan sekalian, dewasa ini makin jelas tembelang pembangkang di mata rakyat. Kalau dulu mereka pukul canang, Selangor paling hebat dalam mengamalkan pentadbiran berhemah dan berjimat cermat, kini tindakan kerajaan Selangor menaikkan gaji speaker, timbalan speaker, MB, Exco dan adun mereka sehingga ratusan peratus. Apa pula ceritanya? Takkan itu juga demi rakyat? Matematik saya senang saja. Kalau gaji speaker Selangor RM22,500 sebulan, bermakna setahun RM270,000. Dewan Undangan Negeri Selangor pula bersidang, kira-kira kita ambil purata, 30 hari dalam setahun. Malah tahun lalu persidangan DUN Selangor hanya sebanyak 21 hari sahaja. Dengan sehari saja speaker bertugas dalam dewan, dia sudah dapat RM9,000 Malaysia. Setiap kali mempengerusikan, setiap kali hari ada dalam Dewan Undangan Negeri. Gaji Menteri Besar usah cerita, lagi banyak daripada gaji Perdana Menteri yang menjaga negara. Pihak pembangkang ini macam bunga dedap, sungguh merah berbau tidak. Ego dan kebiadapan pembangkang pula tiada batas. Semakin lama berkuasa, semakin angkuh dan bongkak. DAP apabila tak kena gaya
mereka tak teragak-agak untuk memanggil penjawat awam atau sesiapa saja anjing atau kucing kurap. Bila minta maaf pun nampak sangat tak ikhlas. Itu baru kes celupa. Belum kes Karpal Singh mau mengharamkan parti politik berasaskan kaum dan agama di negara ini. Terus naik angin Dewan Pemuda PAS dibuatnya. Sekarang barulah PAS sedar dan lihat belang sebenar di AP. Sehingga tercetus semula isu untuk muzakarah dengan UMNO. Pemuda UMNO tidak menolak apa-apa kebarangkalian. Cuma harapnya janganlah idea muzakarah itu sekadar untuk menggertak DAP, tetapi lahir ikhlas dari hati PAS sendiri. Bagi pemuda UMNO, muzakarah ini adalah satu langkah yang murni ke arah impian menyatu padukan orang Melayu demi kelangsungan survival ummah, bangsa dan agama. Anak punai, anak merbah. Terbang turun meredah awan. UMNO dan PAS satu ukuah. Rapatkan jurang berpisah jangan. Saudara-saudara sekalian, walaupun kepincangan pembangkang semakin nyata, jangan hanya kita bersandarkan kepada kelemahan mereka untuk menang dalam pertaruhan akan datang. Biarkan si luncai terjun dengan labunya. Tetapi kita mesti mara dan berjuang atas kekuatan kita sendiri. Kita mesti menang bukan atas kekurangan musuh, tetapi atas kehebatan kita sendiri. Tetapi jangan kita ingat perang yang akan datang itu sesuatu yang mudah. Kita berada dalam persekitaran politik yang amat mencabar. Betul kita menang PRU lepas, tetapi kita masih tidak dapat menebus maruah kita sepenuhnya. Di bandar kita ketinggalan. Undi bukan bumi putra ketinggalan. Undi popular pula tidak memihak kepada kita. Jangan kita nafikan kelemahan yang nyata. 4 tahun bukanlah satu masa yang lama. Dalam sekelip mata sekali lagi kita kembali kepada rakyat untuk menentukan survival party. Tetapi UMNO tak pernah gentar dengan cabaran. UMNO tak pernah lekang dari diuji dan telah bangkit berkali-kali dalam sejarah kita. Ingatlah peranan pemuda penting untuk memenangi hati dan jiwa pengundi muda di PRU 14. Saudara semua telah memberi mandat yang besar untuk saya kekal sebagai ketua pemuda. Tetapi saya tidak mampu melaksanakan tanggungjawab ini sendirian. Saya pohon bantuan anda semua. Saya perlukan kita semua bersatu. Hanya dengan bersatu kita mampu mengatasi cabaran mendatang. Dalam seiras semangat juang. Bangunlah anak bangsa, jangan kau diam. Kita keras segala kudrat atas nama perjuangan, atas nama melunas amanah, membangun nusa dan membela bangsa, membujur lalu, melintang patah sayap bertongkat paruh, patah parut bertongkat siku, tetap cekal walau jalan berliku. Janganlah kau gentar wahai pemuda, walau sebesar mana badai melanda. Walau setinggi mana puncak cita-cita, walau jauh beribu batu, walau sepanas mana lautan api, kita pemuda UMNO tidak berganjak, sanggup menggadaikan jiwa raga demi agama, bangsa dan tanah merdeka. Saudara-saudara sekalian, jika ditanya siapa kita? Kitalah sayap hulu balang parti. Kitalah penabur khidmat dan bakti. Kita bangkit bila jatuh. Berjalan kita dengan tegap. Berlari kita dengan memecut. Kitalah pejuang paling hadapan. Kitalah denyut dan nadi anak watan. Kitalah penegak kewarasan iltizam. Kitalah nakoda meredah zaman. Kitalah sayap pemuda UMNO. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.